Innallaha ghafurur rahim wa la haula wa la Innallaha ghafurur rahim. Bismillah. 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 Macam mana ni? Kita tengok. Tak apa. Bismillah walhamdulillah wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqbalih. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Amma ba'du. Semua yang dikasihi Allah Taala, sihat semua? Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Baik, malam ni insya-Allah kita bincang tentang perintah menggandakan kesabaran. Perintah menggandakan kesabaran. Bila sebut perintah, yang ni suatu perkara yang wajiblah kita gandakan kesabaran kita. Baik, kerana itu hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kenapa kita diperintahkan untuk menggandakan kesabaran? Soalan. Kenapa? Kerana musuh tidak pernah berhenti untuk memerangi agama. Kenapa kita diperintahkan berada dalam kebenaran? Kerana mempertahankan kebenaran memerlukan kesabaran. Kenapa? Kerana untuk mengalahkan musuh perlu orang-orang yang beriman menguatkan lagi kesabaran dirinya. Datangkan lagi soalan. Kenapa kita mesti bersabar dalam kebenaran? Kerana orang-orang musyrik juga bersabar mempertahankan kebatilannya. Boleh ya? Baik, kenapa mesti bersabar, menguatkan, menggandakan kesabaran, membenarkan kebenaran? Kerana orang-orang musyrik juga bersabar mempertahankan kebatilannya. Kerana itu hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, bila mana mereka ini, orang-orang musyrik atau musuh-musuh Allah, yang wajib untuk kita kalahkan mereka,
dengan kesabaran yang terpuji, dengan yang sebaiknya, maka kita hendaklah lebih sabar daripada mereka, lebih kuat daripada kesabaran mereka. Mereka tidak pernah berhenti menghalang, mereka tidak pernah berhenti mengherdik, mereka tidak pernah berhenti memprovokasi, mereka tidak pernah berhenti mengejek, dan apa sahaja bentuk yang mereka buat ke atas umat Islam, mereka buat dengan penuh kesabaran. Kau salah sebut sabar ke atas mereka? Baik, hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala, bila mana mereka ini Allah rakamkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahazal ladzi ba'asallahu rasula inka la yadulluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Ini perkataan yang digunakan oleh mereka-mereka yang mempertahankan sembahan-sembahan mereka. Lalu mereka mengejek Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ahazal ladzi ba'asallahu rasulah. Inikah orang yang diutus Allah sebagai rasul? Ngejek tak macam tu? Orang ni jadi rasul. Gitu bahasa kita. Bahasa apa? Ngejek. Lagi dipanggil apa? Senda. Lagi nganjing ke apa betul? Kau salah sebut ya? Nganjing tak? Plekeh. Orang ni, ni yang jadi imam ni. Gitu tak? Ni jadi ketua. Senda hadirin. Maka mereka kata, inikah orang yang dilantik menjadi rasul? Sebenarnya dia hampir-hampir dapat menyesatkan kami dari sembahan-sembahan kami, jika tidaklah kerana kami tetap teguh menyembahnya. Maka Allah guna perkataan laula an sabarna. Perkataan sabarna, mereka ini tetap teguh. Perkataan sabarna ditukar kepada, diterjemahkan tetap teguh. Pendirian itu juga dimaknakan seperti sabar. Maka mereka tetap teguh dengan sembahan-sembahan mereka. Dan dia mengejek, orang ni nak halang kita daripada terus teguh dengan sembahan kita. Orang ni gitu. Hadirin, dia mengejek ni, dia mengejek atas senda ni, atau apa nak bahasa lagi, dia makan dalam tu tak ni. Tambah kalau dengan orang yang kita rapat, orang yang kita kenal, saudara mara, anak beranak, isteri, suami, dia bersenda, main-main, nganjing kita, makan dalam koyak kita. Dah dia rapat tapi dia mainkan kita. Rasa macam mana? Ada pengalaman? Sekarang hadirin bayangkan bagaimana diejek selama 900 tahun. Kenapa? Ada kepatuk buat perahu punyalah besar atas gunung. Ada akal ke tak? Inilah orang ni berapa ratus tahun? Hadirin kena senda kat orang berapa lama? Dalam pengalaman peribadi, kau kena senda sehari koyak terus, kena tegur terus, memang tak datang terus ke masjid macam tu. Ya Allah, ni hadirin. Maka kenapa mesti menggandakan kesabaran bagi orang mukmin? Kerana musuh-musuh agama tidak pernah berhenti. Bila tidak pernah berhenti, maka mereka punya kesabaran walaupun dalam kebatilan. Mereka tetap teguh, mereka terus buat, mereka cari jalan macam mana nak merosakkan cara pemikiran orang mukmin. Mereka datangkanlah dalam berbagai perkara lah, program ke atau apa sahaja. Dan yang paling utama musuh kita siapa? Paling utama musuh kita Iblis tidak pernah berhenti untuk mengheret manusia untuk dihumban ke neraka bersama dengan dia. Sabar tak dia?
Sabar juga dia. Dia tahu dah dia akan dihukum ke neraka, namun dia ada kesabaran dia. Tidak pernah berhenti itu menunjukkan kepada sabarlah kan. Sebab tu hadirin, saya bila bincang perkara ini, kita tak fokus kepada perkataan sabar itu semata-mata, tapi kita nak bawa hadirin supaya faham pada sifat sabar itu sendiri. Bila orang dah faham dengan sifat sabar itu, maka tak sebut sabar pun dia tahu dia memang sedang ada dalam kesabaran. Contohlah hadirin, kalau saya sebut sifat marah, hadirin nak kata apa? Saya sekarang sedang marah ni, nak tahu macam tu? Tak payah sebut marah pun tak apa, sebab menunjukkan kepada marah tu apa? Ada pengalaman marah tak? Kau tak ada juga. Ni hebat ni. Menunjukkan kepada marah, sergah, tinggikan suara, baling barang. Kau kena cakap juga. Merah muka. Kan saya dah cerita kan, pergi ke Syria, pakcik yang bawa van berhentinya dekat sini, saya pergi tunggu sebelah sana. Nampak macam pakcik yang tu jalan, kita pergi kat pakcik tu, Amo, anak Asif, Fenanta, dia marah punya muka ni merah. Kemana kau pergi? Aku lama zaman Nazarinat, aku dah lama tunggu di sini. Kau pergi mana? Saya pergi tanya, tak cerdik sungguh, kita tanya, Amo, antam Za'lan? Pakcik, kamu marah ke? Tuan tu muka merah padam. Tak payah tanya dah, kalau dah merah tinggi muka, suara dah, marah lah tu. Cuma saya tanya kenapa? Sebab dia cakap begini, Fenanta, ada rupa orang marah macam tu. Kamu pergi mana? Marah tak? Tak kan? Orang Arab Syria dia cakap lembut. Tu saya tanya dia balik, marah ke ni? Hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala. Maka bila seseorang itu berada dalam nilai kefahaman yang baik bahawa dia sedang membangunkan suatu sifat, seperti mana sifat musuh Islam yang tidak pernah berhenti, musuh agama yang tidak pernah berhenti untuk menyesatkan akidah, kepercayaan, maka mereka buat dengan berbagai cara. Perlu tak kita kena kuat? Kita pun kena kuatlah, ya. Dan bila sebut lagi perkataan sifat, maka hadirin menunjukkan kepada sifat itu. Contoh, ni isu yang berlaku sekarang. Memang saya pun kata tadi, memang saya nak sebut. Bila mana ada satu artikel, memang tengah kecoh dekat Facebook, ada satu artikel berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minta maaf. Hadirin berasa macam mana? Adakah perkataan maaf itu, kalau kita buat salah, adakah perkataan maaf itu sampai tahap kena sebut saya minta maaf, ataupun dengan menunjukkan kita membaiki kesilapan atau kita membetulkan sesuatu itu menunjukkan kepada maaf juga? Tak tahu macam mana. Isu berlaku hadirin, sedang hangat sekarang ni. Kerana tuduhan-tuduhan yang Masya Allah tabarakallah ke atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketara sangat di kalangan seakidah, sama-sama bersyahadah. Hadirin, saya nak tanya sepitah lalu ke atas hadirin semua sekali, apa yang hadirin boleh gambarkan bila disebut begini, Nabi berpura-pura. Saya sebut tajuk dia, Nabi berpura-pura tidak nampak kesalahan anak buahnya. Hadirin berasa macam mana? Secara umumnya kita pun lihat bahawa perkataan pura-pura tu ganti perkataan lain. Apa dia? Semakna dengan berpura-pura. Menipu. Boleh? Bohong? Lagi? Ada seerti yang hampir makna. Waliyazubillah ni ada tajuk dibuat begini, Nabi berpura-pura. Walaupun dihujahkan daripada tajuk itu ada hadis yang sahih,
ada diceritakan, namun sepintas lalu bila dikeluarkan satu artikel ditulis Nabi berpura-pura, secara umum orang akan kata ni kalau jenis orang rajin membaca dia akan carilah jawapan. Tapi kalau dah orang tu jenis dah malas, sepintas lalu baca Nabi nipu ke? Macam mana hadirin? Maka kita kena kuat hari ini, bila mana mereka di luar sana walaupun seakidah membawa suatu artikel, membawa suatu perkara yang nak dibawa ke dalam masyarakat, kalau salah cara bawaan maka akan berlakulah satu tuduhan. Ya, akan berlakulah satu tuduhan. Bunyi tak seperti menuduh Nabi berpura-pura? Bunyi tak seperti menuduh? Macam satu tuduhan lah. Bunyi satu seperti melabelkan lah. Wal-iyazubillah. Sedangkan Rasul kita dan seorang Nabi tiada sifat berpura-pura. Betul tak ni? Tiada sifat menipu. Ya Allah. Jadi kalau dengan musuh Islam yang totally memang mereka adalah orang yang memang cari jalan bagaimana nak menyesatkan manusia, mukmin kena kuat kesabaran dia. So bagaimana kita nak berhadapan dengan semukmin yang sama-sama beriman, yang syahadahnya sama dengan kita, tapi membawa cara berfikir yang berbeza? Nak berhujah lagu mana ni dengan keadaan gini? Ya Allah, ni fitnah di akhir ini. Suatu kesabaran orang mukmin berada dalam kebenaran, dia memang kena kuat hadirin. Kena kuat sungguh kita ni. Kena kuat sungguh. Kita bukan hanya berhadapan dengan musuh yang gaib, musuh yang nyata di kalangan seagama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab itulah dalam sendaan-sendaan dan mereka-mereka yang bahas dalam Facebook ni, dalam cerita ni dalam Facebook banyaklah. Sebab artikel dia kata Nabi tidak pernah minta maaf. Orang pun petikai balik apa yang dia buat tu. Dia tak jawab pun. Adakah apa yang disebut oleh tuan ini menuduh kepada Rasulullah? Dia tak jawab pun. Bukan sifat sombong. Kalau betul dia salah menulis dan seolah-olah menuduh Rasulullah, dia pula yang boleh sebut, oh saya minta maaf, mungkin artikel saya ini seperti menuduh, saya minta maaf. Lain kan? Okey hadirin, maka keadaan inilah hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, bahawa musuh-musuh agama, jika mereka itu menyeru, iaitu kaum-kaum musyrik ini, supaya bersabar dengan sembahan-sembahan mereka, maka kena lihat dalam satu platform. Kalau mereka begitu bersungguh mempertahankan kebatilan mereka, wahai orang yang beriman, lihatlah mereka itu kuat, teguh, bersepakat walaupun dalam kebatilan. Kenapa kita lemah? Kenapa kita mudah tewas dengan kebenaran yang kita bawa? Sebab itulah bila kita bicara, guru kata apa? Kalau kamu dah tahu musuh kamu kuat dalam mempertahankan kebatilan, kenapa kamu lemah dalam pertahankan kebenaran? Kenapa kamu lemah dalam pertahankan kebenaran? Kamu kenapa tercalar kesabaran kamu mempertahankan kebenaran? Gitu. Jadi soalan ni kena lontar dan saya bawa kepada hadirin semualah. Kebenaran-kebenaran hadirin sekalian dalam berurusan, dalam muamalah sesama kita. Hatta kita kadang dengan isteri, kadang kita dengan suami kan, kita cakap betul kadang-kadang. Kadang isteri pun mai kata, ya ke bang ni, saya rasa awak lah macam ni. Kita kata ya, nak tahankan kata ya benar, kita tu agak-agak gaduh tak? Hadirin, orang rumah suruh beli barang 5, kita balik 4. Kita cakap lupa, agak-agak macam mana? Macam tu lah, lebih kurang tak? Kau tak kena contoh macam tu. Ya Allah, ya Allah. Maka hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala,
Maka perintah untuk menguatkan kesabaran ini, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baik, seruan dinyatakan secara umum kepada mereka yang beriman, kerana sifat orang yang beriman adalah sifat orang yang ada padanya kesabaran yang baik. Kamu hendaklah sabar dan kuatkan kesabaran. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Kamu dah ada kesabaran, kena kuatkan sabar. Kamu ada sabar, kuatkan kesabaran. Boleh tak ni? Kemudian kesabaran yang ada masing-masing kena ikat. Dia kena kurung, dia kena tambat, dia kena apa yang hadirin kena faham, kena pertahankan kesabaran yang ada sekarang ni. Kena kuat mempertahankan. Disebut rabit ni simpul. Ayat ni popular hadirin. Sabar dah ada, kuatkan lagi kesabaran, kemudian kena ikat. Bila dah berlaku 3 perkara ini, itulah lambang wattaqullah. Kamu mesti tunjukkan ketakwaan kamu kehadap Allah Ta'ala. Kerana orang bertakwa itu la'allakum tuflihun, pasti mereka berjaya. Baik, hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala. Ada satu perkara yang membawa saya ni tak nak berhenti dalam berkongsi berkenaan dengan sabar. Tak nak berhenti. Macam mana keadaan sekalipun nak sampaikan juga, walaupun ada tempat menghentikan. Kuliah tak boleh Ustaz, tak boleh pergi tajuk ni. Boleh tak tukar tajuk lain? Tak apalah, saya nak bagi tahu. Perkara yang menggandakan kesabaran saya. Apa nak kata, terus nak bincangkan perkara ini kerana ada seorang perempuan, nama dia pangkat dia Associate Professor Media Sarah daripada Boston University, mendapat title Specialist of Passion and Psychology, dan mendapat dana yang cukup besar dalam US untuk mengkaji bagaimana sabar ini membawa keberuntungan yang besar kepada manusia. Dia seorang perempuan penganut agama Kristian, dan digelar sebagai pakar dalam kesabaran. La haula wala quwata illa billah. Dalam kelompok, dalam platform kita, ada yang nyebut saya tak nak belajar ilmu tentang sabar. Kenapa? Kerana takut diuji lagi teruk. Ini yang pernah saya dengar. Yang kedua, Ustaz, kalau saya belajar tentang sabar, saya boleh tak jadi orang yang penyabar? Ni soalan rare belaka ni. Tapi hadirin nak bagi tahu, seorang perempuan mendapat pangkat sampai tahap Profesor Media dan digelar sebagai pakar kesabaran. Hadirin tak rasa tercabar ke? Kita sebut sabar pun kena marah. Kita. Dan jauh mana yang kita bawa sifat ini? Sampai ke mana kita boleh bawa sifat ini? Semua kita dah sebut tak minggu lepas? Ada sebut tak sebelum ni? Bulan sebelum ni? Sampai ke mana kita boleh bawa sifat ini? Ke syurga. Tapi kalau yang ada dalam satu platform agama hari ini yang tidak diterima Allah Ta'ala selain daripada Islam, dia bawa sifat yang baik ini, berakhirnya di mana? Hanya di dunia.
Dia akan bawa akhlak yang baik. Ia akan menunjukkan kepada, dia terangkan secara terperinci. Saya tengok dia punya hujah, memang baik. Dari sudut psikologi, bagaimana seorang yang bersifat sabar bawa keberuntungan untuk kesihatan mental dia sihat, perbelanjaan ke atas dirinya dari sudut apa? Dari sudut kerana stresnya tak ada. Hebat, kita kata, dahsyat ni, sampai dikelar dan diiktiraf sebagai pakar dalam kesabaran. Ya Allah. Jadi kita rugi sebenarnya kalau kita yang telah diberi oleh Allah Ta'ala yang bernama Al-Quran membicarakan tentang sabar 1400 tahun yang lalu. Profesor itu dari tahun bila? Dia buat tahun 2019 dia dapat pangkat tu, 2019, sebelum PKP. Jadi dia dah buat kajian lebih ke bawah lagi daripada tahun berapa, tahun 2008 ke 2009 saya tengok. Dia buat kajian bertahun-tahun. Sekarang kajian yang dia buat berbanding dengan Al-Quran yang kita terima, mana yang lebih lama? Mana yang lebih lama? Mana yang lebih awal? Boleh tak ni? Jadi kita dengan agama yang kita anati, dengan dibicarakan oleh firman Allah Ta'ala, dah cukup lama dah kita diberitahu tentang kelebihan, kehebatan yang kita akan dapat. Dua perkara yang mereka bila faham benar dengan sifat ini, apa yang mereka akan dapat? Pertama, mereka mendapat kebersamaan Allah Ta'ala dengannya, sehingga Allah pun mengisytiharkan wallahu ma'as sabirin. Sesungguh-sungguhnya Allah, dia bersama dengan orang-orang yang pada dirinya kesabarannya yang baik dan berterusan. Gitulah kalau nak panjangkan cara makna dia. Yang kedua, Allah isytihar lagi wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang ada padanya kesabaran baik dan berterusan. Takkah beruntung kita dapat dua perkara ini? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disuruh. Tidakkah ada keberuntungan yang besar kamu mendapat dua benda yang besar di sisi Allah? Kebersamaan dengan kecintaan. Besar tak ni? Tiba kata saya tak nak belajar Ustaz, bab sabar ni teruk, kena uji nanti. Tak belajar pun tetap kena uji. Betul tak? Hadirin, tak belajar apa-apa pun, tak tahu pun ilmu tentang sabar, tetap kena uji. Kalau dah sakit kepala, ujian juga. Sakit gigi, ujian juga. Kan siapa yang belajar tentang sabar lepas tu tak sakit gigi lah? Berderu nak belajar kot. Siapa yang belajar ilmu tentang sabar lepas ni tak demam dah? Awak rasa? Siapa nak belajar? Tak berderu nak belajar. Kata dia semua dikasih Allah Ta'ala. Betapa kita ini dah banyak salah faham dalam memaknakan benda yang baik. Rasul kita digelar apa? Sabiri. Dalam selawatnya, dalam kitab Barakah Makiyah, Makiyah Barakah, gitu, Barakah Makiyah, kitab tentang selawat dan gelaran ke atas Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 800 nama-nama selain daripada Muhammad. 800 lebih, 804 tak salah saya. Salah satunya Allahumma salli ala sayyidina sabiri, dan Allahumma salli ala sayyidina sabiru, Allahumma salli ala sayyidina sabur, as-sabur. Dua atas Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas sifat menunjukkan kesabarannya. Semaka hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala, rugi kalau kita tak menggandakan kesabaran kita dengan sebaik mungkin, mengikut apa yang diterangkan Allah, apa yang diterangkan oleh Rasulullah. Maka selama ini kita terlepas satu sifat yang benar-benar beri keberuntungan yang besar, menyebabkan kita terlepas kerana kita tak nak mendalami. Sebab itu hadirin, dalam nak mempelajari, nak memahami ilmu tentang sabar, hadirin kena ada 3 perkara dalam buat persiapan diri, persediaan diri. Yang pertama, ilmu. Kuliah mana pun hadirin kena belajar. Sama ada belajar melalui
berkitab ataupun belajar melalui individu, yang mana sabar ini boleh dicontohi, dipelajari. Hadirin pergi secara khusus, masuk program, masuk latihan, belajar, baca buku apa semua, mesti dapatkan ilmu tentang sabar. Yang kedua, hadirin mesti buat persediaan kepada akal. Akal ni Allah muliakan, dia memang bijak. Namun hadirin, akal ini bila dia bertindak dengan tindakan yang tak sepatutnya, maka kemuliaan dia itu tercalar. Kerana sifat sabar membentuk kepada akhlak yang baik. Akal kena kuat memahami, akal kena duduk dalam platform meletakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan akal mesti dia dalam kebijaksanaan dengan hikmah. Kenapa? Kerana dalam urusan sabar dia memang mencabar akal. Kenapa? Kerana orang mukmin bila mana ditimpa suatu ujian, ilmu dia ada, akal dia sihat, dia boleh puji Allah Ta'ala. Dia boleh puji Allah Ta'ala. Orang akan pelik kata, macam mana dia ni boleh bertahan? Sebab akal dia macam mana? Akal dari sudut ilmu yang dia dapat tu cukup mendorong dia untuk mempertahankan kebenaran itu dengan sebaik mungkin. Dan hati, yang ketiga, mesti buat persediaan pada hati. Hati gedung segala rasa ada di hati, ilmu ada di hati. Ada setengah para ilmuwan mengatakan akal juga ada di hati, walaupun ada perbahasan yang lain mengatakan tidak berada di hati. Namun ianya adalah tempat berkumpulnya segala. Yang hadirin kena tahu, pada hati itu adanya juga iman. Persediaan 3 tempat ni hadirin kena buat, kena kukuh sungguh 3-3 ni. Kemudian barulah kita susuli dengan perkara-perkara, perbincangan-perbincangan yang Allah Ta'ala terangkan bahawa orang beriman, kesabaran kamu, kuatkan lagi kesabaran dan ikat sabar itu, tambat dia. Kamu kena kuat daripada kesabaran pihak musuh, kerana mereka tidak pernah berhenti untuk memerangi. Jadi hadirin, di sinilah disebut oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disabdakan, maukah aku khabarkan kepadamu tentang sesuatu yang dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat darajah kamu? Rasulullah tawarkan, mahukah kamu? Aku nak khabarkan. Apa dia? Allah hapuskan kesalahan, Allah angkat darajah. Iaitu meratakan wuduk pada tempat yang tidak disukai, banyaknya kamu melangkah ke masjid dan menunggu solat, waktu solat ke waktu solat. Maka disitulah Rasul sebut hawa rabitah, itulah rabitah, itulah rabitah, itulah pengikat, itulah pengikat. Allah Ta'ala bagi tahu tadi, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Jadi Rasul pun bagi tahu ada 3 perkara, siapa yang buat kesalahan dihapus, darajahnya diangkat, dia berwuduk melebihi pada kawasan yang tidak disukai, sampai ke atas ni, sampai ke bawah, lebihkan kawasan berwuduk. Ada orang kalau dah sampai tahap keluar, pergi ke mana? Tanyalah hadirin, pergi ke mall ke pergi mana-mana, wuduk tak ada, sanggup tak nak berwuduk? Pergi masuk bilik air kejap, hanya semata-mata nak berwuduk. Kita dah pakai hand sanitizer semat-semat, rumah kita dah bermakeup tebal, dah makeup cantik apa semua, tiba nak kena berwuduk. Bila kena air, tanggal tak makeup, tanggal tak apa yang kita ni? Itulah ni. Sekarang sanggup tak? Kalau sanggup, Allah hapuskan kesalahan, angkat darajah. Pulang ke masjid, sukanya kita datang ke masjid dan hadirin menunggu daripada solat ke waktu solat. Sekarang terisi waktu solat kita dengan apa? Sekurang-kurangnya ada pengajian, ada pengisian. Kalau tak ada, hadirin boleh tunggu. Tunggu itu dalam perbuatan yang manfaat, beri manfaat.
perbuatan yang baik. Kalau menunggu duduk main Mobile Legend buat apa? Nunggu duduk main TikTok, duduk layan Shopee, duduk main Lazada. Allah Rasulullah bagi tahu, ikat. Tunggu itu nak sampai kepada waktu seterusnya kamu mengikat dalam ketakwaan kehadrat Allah Azza wa Jalla. Orang bertakwalah orang yang menyempurnakan wudu. Orang bertakwalah orang yang berulang alik ke masjid. Orang bertakwalah menunggu solat kepada waktu solat dalam keadaan beriman, dalam keadaan yang baik. Itulah sifat sabar yang ada pada dirinya. Betul kan ni? Dia ikatlah kesabaran diri. Hadirin, nak pertahankan wuduk daripada maghrib tadi nak sampai ke isyak. Kalau tak jadi tak ada disiplin, terkial-kial dia. Betul tak ni? Terkial-kial nak tahan wuduk. Apa yang terkial-kial tu? Nak kentut ni apa? Oh, nak kentut dia jadi angin itu mari semena-mena. Aduh, hai. Ada tak buat latihan untuk pertahankan wuduk? Ada tak buat latihan? Ada kan? Mempertahankan diri kekal berwuduk itu sifat sabar juga. Perlu latihan tahu. Ingat senang ke? Bayangkan tengah-tengah siap dah ambil wuduk sampai ke nak basuh kaki. Masa tu juga nak terkentut. Dia mari bergalun perut tu nak keluar angin. So macam mana? Kau tahan ke? Lepas itu kan ambil air, lepas prong, wuduk pula. Wuduk pula. Kat rumah boleh lah kan? Gegar pilih air kita. Air kat sini. Tapi ada juga orang yang sanggup dia mengulang-ulang pada perbuatan wuduk, tak berhenti-henti. Tu penyakit. Tu jangan kira sabar. Tu penyakit, hilang kesabaran. Sebab apa? Sebab penyakit was-was. Allahu Akbar. Maka hadirin, sabar tersebut adalah terhadap diri, musyabarah di antara kamu dan musuhmu, dan mengikat pula kamu dengan mempersiapkan kelengkapan kesabaran diri. Sama ada kamu berada di suatu batasan tertentu, atau kamu mengikat pada hati kamu yang sangat diperlukan agar tidak diserang oleh syaitan yang akan menguasai dan menghancurkan kebaikan-kebaikan kamu. Maka sifat yang ada dalam diri beriman kita ikatlah, kena tahanlah daripada godaan, daripada apa saja bentuk yang membawa kita kepada kerugian dengan sifat yang tidak sepatutnya. Yang hadirin maklum, bila sifat marah itu telah menguasai dalam diri, natijah dia apa? Kesan selepas. Kesan selepas. Kalau semua ada pengalaman, maka dia pun tahulah kesan selepas diluahkan kemarahan itu. Bayangkan pasangan kita depan mata bergaduh, kita sergah. Orang di depan mata, suami depan mata, isteri depan mata, staf depan mata. Awak dengar tak ni? Oh. Padahal depan mata, kenapa sergah? Pelik tak? Kehadirin rasa macam mana ni? Bila ada satu daripada bentuk emosi yang tak dapat diuruskan dengan baik, hak berkumpul dekat hati, walaupun orang depan mata diluahkan dengan cara yang tidak sepatutnya, sergah tinggi suara. Kenapa? Kenapa? Saya sebenarnya saya ditanya benda ni, saya sendiri pun tersenyap. Jadi senyap kejap, senyap. Betul lah. Saya pula kata betul juga. Siapa yang ada pengalaman marah, dia segah orang dia marah tu, padahal orang tu depan mata. Kenapa? Dia pun kata kerana hati kita dengan dia jauh. Rasa kita ke atas dirinya, rasa sayang selama ni dah hilang, rasa hormat dah hilang. Hati ini dengan hatinya berasa jauh sekali, seolah-olah dia depan mata tak dengar apa yang kita nak luahkan. Tu yang kita tanya dia, kau dengar tak ni? Ya kah? Segah. Ada pengalaman bercinta? Pernah tak outstation? Jauh pergi, menanti-nanti tak dengan ni telefon berbunyi?
Dengar tak? Tunggu je. Bila telefon masa tu ngah bercinta, duduk jauhnya sampai 10 km, ke dekat 10 km, 10,000 km, cakap macam ni, senyap, tapi kejap-kejap hihihi gelak. Suara tak bunyi, tahu-tahu gelak, tahu-tahu senyum manjang je, padahal jaraknya jauh. Kenapa jadi macam tu? Cakap perlahan pun dengar, kerana hatinya dekat. Tak ni? Dah bercinta, suka, cakap perlahan pun dengar. Kalau dah tak suka, cakap kuat pun sebab hatinya jauh. Kadar semua dikasih Allah Ta'ala. Kerana inilah bila ada dalam satu sifat yang mana dia faham dengan sabar, yang dia mendapat dua keberuntungan ini, maka dia akan latihlah dirinya untuk sentiasa dekat dengan Allah, kebersamaan dirinya dengan Allah. Kenapa seperintah fasta'inu bis sabri was salah? Ada dengar kan? Bila kamu nak mohon suatu pertolongan, mohonlah dengan Allah Ta'ala melalui jalan sabar dan solat. Kenapa? Kerana sifat sabar itu mendekatkan dirimu kepada Allah. Tapi kalau dah hilang keupayaan sabar, dipanggil impatient. Kenapa? Jauh je hati kamu daripada melihat kebesaran, kecintaan Allah. Istihar, siapa yang duduk dalam kesabaran yang baik, dia bersama dengan kecintaanku. Tiba dia mari bawa sifat yang menyebabkan dia jauh daripada kecintaan Allah Ta'ala. Rugi ke tak? Rugilah. Sebab tu bila mohon pertolongan kepada Allah, Allah isytihar kamu mesti sabar dan kamu mesti mendirikan salat. Hadirin, membawa nilai bagaimana saat mengangkat takbir Allah Akbar, besarkan Allah tahap mana. Kecintaan hati kepada Allah saat kita salat tu tahap mana. Ya Allah, perkara ni sebab tu kena faham sungguh-sungguh duduk. Ya Allah, buntungnya sebenar, buntung. Kita tahu kita ada kelemahan tersendiri, betul tak ni? Saya pun akui, saya pun ada kelemahan sendiri. Namun bila kita faham tentang pengisytiharan Allah dan beriman dengan firman-firman Allah Ta'ala, dia usahalah untuk duduk dalam kecintaan itu. Dia menghadapilah setiap ujian itu dengan sebaiknya. Betul ya? Dia duduk dengan sebaik mungkin. Allah ada isytihar, kamu akan bersama denganku. So macam mana nak duduk dalam kebersamaan itu? Carilah jalan. Jadi meningkatkan kesabaran ini adalah suatu perkara yang menjadi keutamaan dan diwajibkan. Kenapa? Kerana terusnya, walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kerana kami akan menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Siapa isytihar? Allah. Allah bagi tahu apa kepada kita? Akan kami uji kamu semua sekali, termasuk saya, dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Siapa ada pengalaman jumpa duit 10 sen atas tanah, hak berkarat hijau, hak tumik dia guna tumik tonyoh atas tanah, ada kan? Nak dapat 10 sen masa tu rasa macam mana? Ya Allah, tuk cerita ni, tuk atau nenek cerita kata apa? Payahnya kami nak dapat segenggam beras, jatuh sebiji celah lantai, korek dengan lidi tu nak keluarkan. Ya Allah, susahnya nak pukul padi tu tengah-tengah bendang itu dengan lintahnya, dengan apanya. La ilaha illallah. Ada tak kesukaran itu? Ada. Masa tu dapat 10 sen, jumpa masa tu, ya Allah, kaya. Betul tak ni? Kaya masa tu. Ada pengalaman belakang ni. Hari ni bagaimana duit 10 sen? Cucu main baling macam tu ya? La ilaha illallah. Kita tengok duit ni ala 10 sen, main baling. Itu 10 sen. Habis kalau 1 sen bersepah atas jalan. 5 sen pun bersepah atas jalan. Betul tak ni? Tidakkah itu suatu ujian dalam kesenangan? Tahu nak dapat 10 sen dulu susah bukan main, hari ni 10 sen main baling macam tu je. La ilaha illallah. Allah pun bagi tahu kepada semua sekali,
kami akan menguji kamu dengan kesusahan dan kami akan uji kamu dengan kesenangan. Ingat, RM1 tu kalau tak cukup 10 sen boleh jadi RM1. Tolong jangan buat macam tu. Walaupun 5 sen, letaklah setempat. Walaupun 1 sen, bersepah tepi jalan. 5 sen pun ada bersepah tepi jalan. Tak ada siapa pun nak kutip ambil. Kalau kutip ambil 10 sen, 5 sen tu rasa macam aib sungguh. Tidak aib Tidak jatuh maruah hadirin. Kalau ambil 5 sen hak jatuh atas lantai itu, ambil. Mungkin satu masa nanti hadirin akan diuji bahawa 5 sen itu kamu akan berebut. Wal-iyazubillah. Kita tak nak sampai tahap macam tu. Tidak ni? Isyak dah ke? Okey, baiklah kalau isyak. Tanya dah bunyi. Tak apalah macam tu. Jadi, kenapa wajib ke atas kita menggandakan kesabaran? Baik. Kerana musuh, anda dah bincangkan. Kerana kamu akan diuji. Ya. Kerana orang musyrik tidak pernah berhenti. Dengan kesabaran mereka, maka kita kena kuat dengan kesabaran membawa kebenaran. InsyaAllah akan datang kita lihat pula bagaimana kita diwajibkan meningkatkan kesabaran kerana sabar atas cubaan dunia, sabar dengan keinginan nafsu dan banyak lagi yang kita lihat capahan-capahan dia supaya kita lebih faham dan Allah rezekikan kefahaman itu. Rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah, limpahkanlah ke atas kami semua sifat-sifat sabar. Wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami. Wansurna alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami ke atas golongan yang memusuhi kami. Rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah, limpahkanlah ke atas kami sifat-sifat sabar. Wa tawaffana muslimin, dan menangkanlah dan matilah kami ke atas wa tawaffana muslimin, dan matilah kami sebagai orang yang berserah diri dalam sebuah agama yang redha, yakni Islam. Wa anzil ala qulubina sakinatan, rezeki ke atas kami semua ya Allah, dengan diturunkan ketenangan ke dalam hati kami semua, dan kami berusaha dengan sepenuh hati, dengan penuh keimanan untuk melalui seluruh daripada ujian dunia ini ya Allah, dengan pertolongan darimu ya Arhamar Rahimin. Dianugerahkan kepada kami sifat-sifat sabar yang terpuji ke atas kami dan ke seluruh ahli keluarga kami dan saudara-saudara kami yang beriman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.